dalam keadaan pening, dalam keadaan dihimpit badan dia. Dia himpit, pasal bernafas tak boleh, tuan sekalian. Tuan-tuan kena himpit aku mana? Agak-agak orang duduk atas tuan. Ustaz Arif pergi duduk atas tuan. Boleh nafas tak? Oh dia, kawan ni duduk himpit, tak boleh nafas. Tak boleh nafas. Nak sebut tu tak boleh. Dan kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi, man akhiru, dengar, man akhir ni apa? Orang yang kalam dia sebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Maknanya kalau dia sudah boleh menyebut perkataan la ilaha illallah, cukup. Tuan-tuan jangan duk pandai-pandai panggil pak penakan mai sebut bak 2-3 kali kat dia pula. Dia mai tanya, ayah hang sebut la ilaha illallah? Ha, sebut dah tadi ni. Ha, okey tak apa. Mai gila aku pula, aku nak abang. Dah tak payah duk pandai-pandai, mau duk jentik dari dia ambil balik bang. Boleh faham tuan sekalian? Oh, dia jadi amalan kita. Pakat semua nak main duk main gerak, nak main duk main hinggut. Ini bukan cerita ada macam tu. Cerita dia, biar seorang saja yang sebut la ilaha illallah di telinga kita. Dan carilah anak ataupun carilah orang yang dia paling sayang. Itu disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Jangan cari orang yang dia tak suka. Jangan cari seteru dia. Dalam bahasa kitab lama dia kata, jangan pula mencari seterunya. Kita dah anak-anak tak tahu nak buat macam mana, panggillah Pak Long, jiran sebelah. Pak Long tu memang duk bergaduh dengan dia kes pasu bunga. Pak Long tu nak pergi masjid, pipi Pak Long, tolong Ustaz, pak saya lorat ni. Oh ya agak, pipi. Dia dengan pak kita duk bergaduh kes pasu bunga. Pak kita tengok-tengok muka dia, tak ada nak sebut mati awal. Tuan-tuan, dia suruh ni bukan cerita lawak ni, jangan. Dia BP ni buat lagu duk senyum pula. Ha, lagu mana ya? Kan hang sebut tengok la ilaha illallah, dia buat kepala lagu tu. Kawan ni dia pun duk penat hak mati terus lagu tu. Boleh faham tuan sekalian, ha? Panjang ni cerita dia ni Ustaz Arif tu dia. Dia tak masuk cerita malam pertama dia dalam barzakh ni sebab tajuk dia yang tu kan. Tajuk tak masuk lagi ni, baru bunga-bunga oh. Baik tuan-tuan. Lepas tu Allah Taala sebut kalimah yang kata sakratul maut. Benda tu benda yang akan datang kepada kita. Poin yang seterusnya saya sebut tadi apa tuan-tuan? Kita nak tengok sama ada kita ni tanda dekat ataupun tidak, iaitulah kita bernafas sudah tak masuk ke dalam dada kita. Yang tu yang kedua. Dan di saat itu juga dia akan main waktu sakit. Bal tafatis saqu bisaq, yang kata sakit ni kita tak tahu sakit tang mana. Kita duk ingat sakit tang ni ke, sakit tang kepala bau ke, sakit tang perut ke, kita tak tahu sakit tang mana tuan-tuan. Sebab kita duk teruk dah, duk sakit teruk dah. Dan sakarat juga disebutkan apa tuan-tuan? Iaitulah hari untuk kita nak flashback balik. Waktu tu lah dia akan main macam-macam dalam kepala otak kita ni. Dah lah nak napas penat, napas tak boleh. Lepas tu dengan sakit tak tahu tang mana. Lepas tu dia duk main pula. Allah, hutang dia ni aku ambil tak bayar lagi. Dia ni aku kencin dia duit motor. Macam-macam dia duk main tuan sekalian dalam kepala otak kita tu. Yang ni yang kita takut. Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok ada satu kitab. Kitab ni kitab lama dulu ni. Orang tua-tua kita dah duduk guna. Kitab tentang rahsia alam kubur kalau tak silap saya, yang dikarang oleh Hanafi MA, yang ada gambar lagu tangan tu keluar daripada tanah kubur tu. Kalau tuan-tuan bisa tengok, orang tua bisa tengoklah kitab tu. Dia cerita apa tuan-tuan? Dia cerita kata ada seorang ulama yang bernama Zakaria Al-Ansari. Kan ulama ni Zakaria Al-Ansari. Dia pernah sekali sakarat, dia cerita. Dia pernah sekali sakarat. Dalam sakarat tu orang main sebut dia ni alim. Syekh Zakaria ni, dia ni alim. Kalau tuan-tuan bisa tengok kubur dia, kalau pernah pergi di Mesir, kubur dia dekat dengan kubur iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kan kubur Syekh Zakaria ni. Satu hari dia sakarat. Ni dah nyawa nak keluar lah. Anak murid dia pi habaq dekat dia, kata Syekh la ilaha illallah. Dia kata la. Dia kata dak, aku tak mau sebut. Dia kata. Dia pemain belah kanan aku tak mau sebut. Dia pemain belah kiri aku tak mau sebut. Lepas tu dia sihat saat lepas pada tu. Sahabat apa anak murid pi tanya kepada dia, ni nukilan anak murid dia. Anak murid dia pi tanya kepada dia. Dia kata, wahai Syekh, tadi waktu kamu nampak macam sakarat tadi ni, kami telah sampaikan kalimah la ilaha illallah kepada kamu, tetapi sayangnya kamu menyebut tidak, aku tidak akan menyebut kalimah itu. Aku tak mau ikut, aku tak mau sebut, dia kata. Apa makna dia Syekh? Dia kata apa?
Bayangan ketika mana aku tadi napas tak boleh, aku duk berasa dada dihimpit, bayangan kedua ibu bapa aku yang telah meninggal datang kepada aku membawa satu gelas ayam, dan bapa dia, mak dia kata apa? Mailah ikut kami, ikut kepada agama Nasrani yang akan menjamin kamu masuk ke dalam syurga Allah. Ujian tu main benar-benar tuan-tuan, ujian syaitan. Sebab tu syaitan dia akan kacau kita hatta waktu sakaratul maut pun dia akan kacau. Sebab tu ulama-ulama kita dulu kata apa? Waktu sakarat ni, waktu duk senyap ni tuan-tuan sekalian, waktu kita dah lorat dah, dia persunatkan untuk kita baca ayat-ayat Quran. Bacalah apa-apa pun, baca Yasin ke apa ke. Tapi lah anak-anak dia pandai nak baca Yasin, tak apa nak kerti. Dia buka YouTube Syekh Masyari, dia pergi letak tepi telinga pak dia. Pak dia kata, celakui betul anak aku ni. Kata, yang anak dia duduk di luar, duduk main apa, tak tahu lah. Janji ayat Quran tu. Kita masuk-masuk, anak dia ni sedap ni, Masyari Rashid ni. Rupanya ada YouTube, dia pergi letak tepi telinga pak dia. Nampak tuan, pak dia hidup lagi pun dia muhung hidup-hidup, mati terus pada orang tu. Nampak tak? Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut yang tu ujian. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis ni hadis sahih. Kata Nabi SAW, dia kata apa? Hadis ni diriwayatkan Bara' bin Azib. Saya cerita sikit lah. Cerita sikit nak baca ni pun apa nama ni. Bara' bin Azib kata apa? Satu hari ada orang mai jumpa Nabi. Mai habaqkan Nabi, ya Rasulullah, ada orang Ansar yang sudah meninggal. Nabi pun terus keluar. Yang kata Nabi ni tuan-tuan, hebat yang kata Nabi ni. Dia sibuk macam mana pun, apabila dengar mayat dia pasti akan pergi ziarah. Yang kata Nabi SAW. Jadi kita ambillah kesempatan, pergilah ziarah mayat ni. Nabi pergi ziarah. Bila sampai di rumahnya, cuba rupa-rupanya mereka dah selesai dah di rumah, mereka bawa mayat tu ke kubur. Jadi Nabi bersama dengan Bara' dan 2-3 orang sahabat, mereka pun pergi ke kubur. Bila sampai di kubur, fantahaina ilal qabri, kata Bara' bin Azib, dia kata apa? Bila kami sampai di kubur, walamma yulhad, waktu tu mereka tengah duk tanam mayat tu. Waktu tengah duk tanam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Nabi pun terus Nabi pergi cari dekat-dekat dengan tebing kubur tu, Nabi pergi duduk tang tu, tuan-tuan sekalian. Mana duduk berdiri lah. Nabi pergi berdiri tang tu, sahabat Nabi pakat turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi berdiri tang tu untuk apa, tuan-tuan sekalian? Untuk apa yang kita berdiri ni? Kod-kod depa yang sedang menyelenggarakan jenazah nak minta tolong kita. Depa duk kai-kai tanah tu, Allah sakit pinggang pula. Kita pula turun pergi, sebab tu kita berdiri. Kita hari ni dak duk pergi cari tang mana ada tempat tidur. Cari pokok gorah apa semua, pergi duk bersila bawah tu. Atau kita. Dia kalau Nabi dak, dia pergi terus pergi dekat kubur tu, pergi duk berdiri tang tu. Dan sahabat kata apa? Wa ka'anna ru'usina at-tayr, seolah-olah atas kepala Nabi itu, yang Nabi duk berdiri tengok tu, seperti ada seekor burung yang sedang hinggap atas kepala Nabi. Apa maksud dia tuan-tuan? Nabi dia ni bukan kaki rewang serupa kita. Lagu duduk bergerak apa semua, duk kuit kau ni macam mana? Bagus ke? Lagi lepas ni kita pergi kena nasi kandang ke apa, duduk abang gitu pula. Senyap. Nabi duk tengok senyap. Yang tu cerita dia duduk di kubur ni. Kubur ni bukan tempat seronok. Ni lagi merata, duk pergi tengok tanu, pergi tengok hak ni pula. Ui, dia kata batu nisan tu nampak cantik, duk pergi. Hang duk pergi audit batu nisan pula. Jadi kerja apa? Baik tuan-tuan. Sambil-sambil tu, kata sahabat Nabi, Nabi tunduk, tiba-tiba farafa'a ra'sah, Nabi panggung kepala dia. Lepas Nabi panggung, Nabi kata apa? Ista'idhu billahi min azabil qabri marratain aw salasa. Nabi kata minta lindunglah kita semua daripada azab kubur. Nabi kata marratain, 2 kali, ataupun salasa, 3 kali. Bara' bin Azib kata, aku tak pasti Nabi duk sebut, tapi banyak kali Nabi duk sebut. Maknanya apa? Kita duduk di kubur, kita minta apa tuan-tuan? A'udzu billahi min azabil bil qabr. Gitu, yang tu kita duk minta. Allahumma inni a'udzubika min azabil bil qabr. A'udzubillah pun boleh, a'udzubika min azabil qabr pun boleh. Boleh faham tuan sekalian? Itu jangan tinggal doa tu. Itu sunnah Nabi ajak kepada kita. Kemudian Nabi kata apa? Yang ni yang baru masuk tajuk ni. Nabi kata innal abda, seseorang hamba itu, idza kana fi inqita', apabila nyawa nak terputus daripada badan dia, wa iqbali minal akhirah, lepas tu nyawa tu akan dibawa ke alam akhirat.
Tuan-tuan tengok macam mana yang kata malaikat maut cabut nyawa kita. Agak-agak tuan malaikat maut cabut je. Ingat sorbangan cabut tarik aku tu lah. Baik, macam mana? Nombor satu. Nanti semua kita akan hadapi ni. Saya pun akan hadapi. Sebab benda ni Nabi yang sebut ni. Benda ni bukan Ustaz Luqman sebut. Kalau Ustaz Luqman sebut, mungkin benda tu boleh jadi, mungkin benda tu tak jadi. Tapi kalau Nabi sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi sebut tu, Nabi bukan ikut hawa nafsu dia, melainkan wahyu Allah Taala. Bila kita nak meninggal, tuan-tuan sekalian, apa yang jadi kepada kita? Kata Nabi SAW, nombor satu sekali. Bila nafas dah mula dah, duk berada di gharah dah, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh. Nombor satu, akan turunlah berduyun-duyun para malaikat mengelilingi kita. Nombor satu, sebagai tanda kita nak mati, malaikat. Tapi hak ni kepada abda. Abda ni hamba yang mukmin, kepada hamba yang beriman kepada Allah. Boleh faham tak sekalian? Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang beriman. Amin. Kan? Baik. Nombor satu, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh. Akan turun malaikat yang begitu ramai mengelilingi dia waktu dia duduk nafas, duduk naik. Duduk naik turun nafas tu. Malaikat turun. Dan malaikat itu dalam keadaan bidul wujuh. Dalam keadaan apa? Abyad. Abyad ni apa? Putih. Wujuh, wajah. Dalam keadaan wajah dia putih. Wujuhahumus syams. Seperti mana pancaran matahari yang ada pada wajah mereka ni. Bersinak-sinak malaikat tu turun. Semua nampak putih ya turun. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah sempat, kalau kita bisa tengoklah orang hak lorat ni, malaikat turun putih tu, muka dia nanti akan senyum. Pasal apa? Allah, syurgalah untuk aku ni. Pasal apa? Pasal dia nampak malaikat turun tu ramai semua putih, tuan-tuan sekalian. Itu sebagai tanda ahli syurga. Boleh tak? Baik. Lepas tu pula kata Nabi SAW, ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanut min hanutil jannah. Malaikat yang turun tu, dia bawa kain kapan daripada kain kapan syurga. Dan juga kain kapan itu hanut, mereka sudah meletakkan wangi-wangian daripada syurga. Tuan-tuan akan rasa wangi di saat itu. Siapa dia? Kita yang sakarat ni. Turunnya malaikat ni, kita rasa wangi sangat. Tak pernah pun aku bau wangi macam ni. Tak pernah bau. Tuan-tuan sekalian. Dan kita haduk keliling ni, kita mana nak tahu. Kita tengok muka dia, kita panggil ni. Abang tengok ayah abang. Awak ayah senyum bang, kata. Yalah senyum lah. Dia nampak malaikat tu turun lah. Dia nampak lah. Senyum dia nak mati tu. Allahu Akbar. Kita macam mana tuan-tuan? Masam kita lah. Kan comel muka dia, jadi takut tak takut. Itu kita takut. Yang tu ada golongan yang kedua. Tak tahulah sempat tak sempat ni. Lepas tu pula tuan-tuan, apa jadi kepada dia? Ketika mana buat turun hanut, iaitulah wangi-wangian, letakkan di kain kapan dia apa semua tu. Dan kata Nabi SAW, malaikat yang turun tu hatta yajlisu minhu maddal basar. Tuan-tuan tu ramai mana? Sejauh mata memandang. Yang kata ramainya malaikat tu. Tuan-tuan kali belah kanan, mata tuan-tuan sampai mana belah kanan ni? Agak-agak sampai dah Masjid Matang Janggui. Kali-kali, sampai Masjid Matang Janggui tu. Sampai situlah malaikat akan turun dan duduk dengan tuan-tuan sekalian. Sampai sana malaikat tu. Tuan-tuan kali-kali belah kiri sampai dak tul Sungai Dua. Contoh dia. Di situlah malaikat akan turun duduk di situ. Panggung-panggung kepala sampai konta lah. Nampak konta. Tentulah malaikat nanti akan turun. Tuan-tuan jangan duk tanya pula, ustaz, kalau malaikat turun celui ke dunia ni? Boh penyepak bisu tu kawan ni. Jangan duk tanya soalan itu. Yang ni cerita apa? Barzakh. Boleh faham tak sekalian? Cerita dia, cerita barzakh dah. Dia dah masuk kepada alam barzakh yang ada dinding yang kita tak boleh nak tengok. Tuan-tuan, turunnya malaikat. Bila turunnya malaikat, kata Nabi SAW, nak tunggu siapa ni bila malaikat dah turun ni? Summa yaji'u malakul maut. Dalam ramai-ramai tu tiba-tiba mai malaikat maut. Yang malaikat maut tu duduk tang mana? Malaikat maut tu hatta yajlisa inda ra'si. Malaikat maut tu dia duduk betul-betul kepala kita. Kita duduk sakarat tu, kita dah nampak malaikat duk turun apa semua. Malaikat maut mai ni.
Dia memang duduk tang kepala kita. Bukan duduk atas kepala, tapi duduk dekat kepala kita. Dia memang duduk kepala kita. Ni nak cabut nyawa lah ni. Macam mana cara dia cabut nyawa? Dia sebut, dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Nampak? Dengan cara dia memanggil roh kita. Dia pujuk roh kita dengan pujukan seperti mana seorang anak yang memujuk ibunya. Kan ada ulama kata seperti mana seorang ibu yang duk dodoi anak dia suruh tidur. Tidurlah. Macam itulah malaikat maut. Lembutnya dia memanggil roh kita, iaitulah nafsut tayyibah, roh yang terbaik. Dia kata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang elok, wahai roh yang baik. Orang baik, dia kata macam tu. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah daripada badan kawan ni. Keluarlah mengharapkan keampunan dan juga maghfirah dan juga keredaan daripada Allah. Waktu itulah barulah roh kita akan keluar, akan bergerak mula daripada kaki, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan perasan tak? Bila kaki duk bergerak tu, dia bergerak kaki, roh naik sampai kepala lutut. Hak kaki ni terus diam dan sejuk. Lepas tu daripada kepala lutut naik sampai ke pinggang. Waktu tu paha duk bergerak, tuan sekalian. Tapi roh hak daripada paha tu dah tak ada dah. Jadi dia jadi sejuk sampai pinggang ni. Daripada pinggang ni naik sampai ke dada. Dah naik turun naik dah. Lepas tu naik sampai apa nama, ke roh kita, ke rengkung kita ni. Hak di dada ni dah mula senyap dah. Mulutnya duk lagu tu dah mulut pun. Lepas tu dicabut roh tu, disebut, dipanggil oleh malaikat maut akan roh tu. Maka roh tu akan keluar daripada dahi kita, dan mata kita akan mengikut daripada mana arah roh tu keluar. Kalau roh tu keluar daripada kiri, maka mata kita akan pergi ke kiri. Nabi kata tabi'ahul basar. Nabi kata akan mengikut penglihatan mata kita daripada mana roh tu keluar. Tarik daripada atas, maka mata kita akan naik ke atas. Itulah roh tu keluar, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Itulah perjalanan kita. Lepas tu pula, tuan-tuan sekalian, apa yang jadi kepada kita? Saya rasa cukup dekat ni. InsyaAllah kita sambung pi 10 tahun akan datang. Dah lajak teruk dah. Boleh tak nak? Boleh ke? Lagu tak apa setuju lah ni. Saya pergi polis main, saya nak kena lu tuan-tuan balik. Tu dia ustaz siapa suruh ceramah. Saya pula yang kena. Kan? Tak apa, dekat tu nak. Cukup lah dekat tu. Nanti kita main lain. Boleh tak nak? Lagu tak apa nak mau ya? Tak pergi main dah? Tak pergi main, tak mau main dah? Nah, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Nah, di hari yang lain kita sambung lagi. Untuk nak faham apakah perjalanan. Yang ni yang saya sebut ni tuan-tuan. Panjang hadis ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok panjang hadis ni. Riwayat Imam Ahmad ni panjang. Jadi nak baca ni kadang-kadang satu malam memang tak cukup kita nak baca. Kita nak huraikan lagi. Yang tu bagi orang yang beriman. Dalam ni dia akan cerita lagi macam manalah roh kita tu keluar. Lepas tu roh kita tu dibawa ke mana? Roh kita tu keluar, roh kita tu pergi mana? Tuan-tuan sekalian. Lepas tu jasad kita duk buat apa waktu tu? Kan? Tu semua saya akan cerita. Dan apakah tindakan yang perlu kita buat bagi anak-anak ni? Bila pak dah meninggal, anak-anak nak buat macam mana? Adakah duk teriak ya? Duk telefon apa? Hantar dah ayah dah meninggal dah. Duk buat ramai lagu tu ya. Yang pak duk keras dah tak tahu nak buat macam mana. Apa yang perlu kita buat kepada mayat ni? Setengah orang tak tahu tuan sekalian. Sebab bila mayat keluar, bila roh keluar, kadang-kadang dia tarik tangan, mungkin dia cekang, dia naik lagu tu ke. Kan? Dia dulu rajin duk tengok apa nama gaban punya, gambar gaban kan? Kan? Polis gaban ni tangan duk ke atas ke. Mana kita nak tahu? Jadi kalau keras-keras lagu tu nak buat macam mana? Nak tunggu jawatan kuasa masjid, dia duk makan kenduri di Johor mana, tahu tak balik main lagi. Tu kita nak buat ke mana? Yang kata anak-anak nak teriak saja ke? Mulut ke dia duk nganga ke? Tuan nampak tak? Anak tak tahu kerja duk telefon, duk WhatsApp orang dah duk. Ni apa ni nak buat macam mana ni? Tak apa, kita bagi clue sikitlah tuan-tuan sekalian. Yang ni kena ajak, bukan kata kita tetapi anak-anak pun kena ajak. Bukan orang lain, pak kita, mak kita ni. Bila dia meninggal, mata duk jegel lagu tu, mulut duk terbuka tuan-tuan sekalian. Sebab roh nak keluar ni sakit. Kan, sakit. Nganga ni. Bila nganga ni nak buat macam mana? Pilah cari minyak-minyak nyok ke apa ke, perbetui balik ni. Boleh faham tuan sekalian? Ni, hak duk nganga ni, perbetui balik, perbetui. Lepas tu tutup mulut dia dan ikat. Ni, mulut ni kita ikat dengan parca kain atas kepala. Sebab mayat dia very sensitif. Kalau dia dah terbuka lah tuan sekalian, tuan-tuan biar lama, sekali hak tukang nak mandi mayat, dia tengok-tengok awak lah, hampa buat macam ni kat pak hampa. Buat apa pakcik? Awak tak tutup mulut, nak tutup dengan apa pakcik? Dia ambil kain, dia pergi sumbat masuk.
Ni celaka dia punya anak. Sebab tu suruh main mengaji, tuan sekalian. Orang muda kena main. Pasal nak tahu ni, pak kita macam ni. Jangan duk harap orang lain ni, duk harap package je, package tu. Masjid Hashim Yahya Jalan Perak tu, dia nak main dengan jam, dengan apa. Yang pak duk nganga dah. Tuan-tuan nak tolak mulut, lain orang nak main macam mana? Dia tutup punya kain. Buka-buka, tu dia nganga. Oi. Pasal apa ni? Dah tadi anak tadi dia tak tutup. Oh, leceh. Kan ada orang hak berhutang dengan dia pula, nganga pula lagu duk marah. Marah kat aku ke? Kita takut lagu tu. Nganga. Kita pun suar RM50 dalam mulut, tutup pula mulut dia. Mampu. Rupanya hutang dia tak bayar lagi. Boleh faham tak nak? Pasal nak berhenti lagu syok pula nak. Tak apa, lain kali. Okey lah, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Saya mohon maaf andai terkasar bahasa terlajak bicara. Tuan-tuan, apa yang saya petik pada malam ni melalui ayat Quran dan hadis Nabi SAW, supaya biar kita dapat maklumat tu, maklumat yang piau, sahih dia, maklumat yang piau keaslian dia. Kan? Saya tak mau duk cerita-cerita hak pelik-pelik, saya tak mau. Jadi kita ambil daripada tu, nak bagi itulah perjalanan kita suatu hari nanti yang akan kita pergi ke alam yang kata alam akhirat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.